Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Penang, yang mana KL City menang 3-2 pada perlawanan ini. Boleh saya katakan perlawanan ini adalah perlawanan yang agak menarik untuk ditonton, dengan gerakan-gerakan yang menarik daripada pemain PJ City yang bermain dengan tempo dan juga intensiti yang laju. Manakala Penang di 10 minit yang terakhir, mereka mula mempamerkan kebangkitan dan hampir melakukan comeback untuk menyamakan kedudukan 3 sama. Tetapi sayanglah sebab KL City selepas itu mereka mula untuk settle down dan mula untuk memperbaiki bahagian pertahanan supaya mereka tidak melakukan kesilapan yang sama dalam 10 minit yang terakhir. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan KL City dahulu. Apakah perkara yang boleh saya puji tentang pasukan KL City? Yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan KL City adalah tentang formation 4-4-2 yang diguna pakai dalam sistem Boyan Hodak sekarang. Walaupun di atas kertas adalah 4-4-2, sebenarnya di dalam padang boleh dikatakan sebenarnya KL City bermain dengan 4-5-2, iaitu mereka 4-5-1, maafkan saya, yang mana mereka lebih menggunakan sistem double pivot, iaitu meletakkan 2 CM, iaitu Akram dan juga Zafri Yahya, dan mereka meletakkan Paulo Joshua sebagai attacking midfielder, yang mana boleh saya katakan kekuatan di bahagian tengah pasukan KL City, iaitu Akram bergandingan dengan Zafri serta Paulo bertindak sebagai attacking midfielder, telah memberikan satu dinamik dan juga dimension yang baru di bahagian tengah pasukan KL City untuk lebih banyak menggerakkan bola. Dan boleh saya katakan peranan Zafri yang bergandingan dengan Akram ini telah memberikan sedikit kestabilan di bahagian tengah pasukan KL apabila kedua-dua player ni tahu bila mana mereka perlu join attack dan bila mana mereka perlu membentuk dan juga membantu bahagian pertahanan. Dan kita boleh tengok salah satu contoh adalah melalui gol daripada J. Parthiban. Bagaimana Zafri dan juga Akram mengekalkan posisi mereka di bahagian atas dan bagaimana mereka masuk untuk join attack ke dalam kotak penalti, yang mana kita boleh tengok sekiranya Zafri dan juga Akram dua-dua naik, maka salah seorang akan involve dalam kotak penalti dan salah seorang akan kekal di luar kotak penalti untuk memberi bantuan kepada bahagian luar kotak penalti. Dan ketika gol J. Parthiban tersebut, kita boleh tengok Zafri Yahya adalah orang yang berada di luar kotak penalti dan Akram adalah orang yang involve dalam kotak penalti untuk memberi numbers of player kepada pasukan KL ketika berada dalam serangan. Jadi boleh saya katakan kestabilan yang ada pada Akram dan juga Zafri Yahya ni telah memberikan dimensi dan juga dinamik yang baru kepada bahagian tengah pasukan KL. Apabila mereka involve untuk menyerang, Akram dan juga Zafri akan juga terlibat dengan serangan. Dan ketika mereka bertahan, Akram dan juga Zafri akan membantu bahagian pertahanan. Jadi player KL di bahagian tengah ni dah stabil. Mereka boleh menyerang, mereka boleh bertahan. Jadi benda tu sangat-sangat efektif lah untuk bahagian tengah pasukan KL apabila Zafri digandingkan dengan Akram yang memberikan kestabilan yang lebih kepada pasukan KL City dan lebih untuk membantu bahagian serangan. Dan kita boleh tengok dalam 2 game kebelakangan ini, Akram dah mula untuk join attack dan dah mula untuk lebih ke hadapan. Sebab apa? Sebab ada Zafri dah backup dia. So benda tu telah memberikan sedikit gambaran yang KL dah mula untuk memainkan satu corak permainan yang lebih agresif dan lebih ofensif untuk dalam saingan Liga Super. Itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua yang saya suka adalah tentang peranan Paulo Joshua, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan peranan Paulo adalah benda yang sangat penting di bahagian attacking third pasukan KL. Beliau banyak terlibat dengan membuat hantaran-hantaran yang sangat padu, sangat superb. Beliau banyak link up dengan baik antara Romain Morales dan juga bahagian wide area, iaitu Kevin Mbemba dan juga J. Parthiban. Beliau adalah orang yang akan melakukan switch play daripada bahagian tengah ke kanan atau ke kiri, dan beliau juga banyak involve di bahagian serangan. Jadi disebabkan macam saya cakap tadi, ada backup daripada Akram dan juga Zafri di belakang beliau, maka peranan Paulo ni lebih banyak boleh dikatakan free role. Beliau boleh jadi wide attacking midfielder, beliau boleh jadi attacking midfielder, CAM central attacking midfielder, ataupun beliau boleh bantu bahagian kanan kiri. Jadi peranan free role yang ada pada Paulo ni telah memberi sedikit kelebihan di bahagian attacking third pasukan KL untuk ada kadang-kadang berada dalam situasi mereka seakan-akan ada 2 striker. Kadang-kadang mereka ada Romain Morales ada backup yang mana di belakang beliau ada Paulo Joshua dah. Jadi benda tu telah memberikan sedikit kestabilan dan juga orang kata apa,
memberi sedikit advantage, kelebihan kepada KL City di bahagian tengah dan juga bahagian attacking third apabila mereka bermain dalam posisi tersebut. Itu yang kedua lah yang saya suka. Yang ketiga yang saya suka adalah tentang peranan Kevin Mbeumo. Untuk perlawanan ni, Kevin Mbeumo boleh dikatakan bermain dengan sangat baik di left wing. Beliau menunjukkan skill yang menarik, beliau boleh open game, dan yang paling menarik adalah bagaimana beliau boleh attract defense untuk ikut beliau, dan beliau create space kepada Paulo Josu untuk masuk ke dalam kotak penalti dan sebagainya. Skill-skill yang ada kepada beliau, speed, ball control yang baik, dribbling yang ada pada beliau memang sangat-sangat padulah boleh saya katakan, iaitu Kevin Mbeumo di bahagian kiri. Jadi pertukaran yang dilakukan oleh Boyan Hodak menukarkan beliau daripada seorang striker kepada winger, marvelous, memang mantap. Beliau telah menunjukkan satu corak permainan yang memang orang kata 180 darjah dah berubah daripada gameplay dia yang sebelum ni. Memang mantap lah. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan KL adalah tentang Romain Morales lah. Walaupun beliau gagal skor satu sepakan penalti, tetapi semalam beliau berjaya untuk link up dengan baik. Banyak gerakan yang berjaya dilakukan dengan bagus bersama dengan Paulo Josu. Boleh dikatakan 1-2 mereka sangat cemerlang dan sebagainya. Banyak melakukan penetration run, banyak peluang yang ada tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik lah. Jadi itu untuk pasukan KL City. Yang paling saya suka peranan Akram dan juga Zafri serta Paulo Josu lah yang saya cakap tadi. Dan untuk kelemahan untuk kelemahan pasukan KL City, yang pertama, Defense department pasukan KL City perlu lebih fokus dan perlu lebih lebih memberi perhatian, terutamanya di 10 minit yang terakhir. Sebab apa? Sebab semalam 10 minit yang terakhir mereka mula loose marking, mereka banyak memberi space kepada attacking third pasukan Penang untuk exploit mereka punya bahagian dan memberikan kelebihan kepada attacking third pasukan Penang untuk melakukan penetration masuk ke dalam kotak penalti mereka, dan mereka banyak melakukan fall yang tak sepatutnya dilakukan lah. So mereka perlu lebih fokus, perlu jaga mental, perlu lebih tenang, terutamanya di 10 minit yang terakhir. Mereka tak boleh lalai, mereka tak boleh leka. Kalau tak macam semalam lah, kena 2 gol di 10 minit yang terakhir. Walaupun satu tu daripada sepakan penalti, sepatutnya mereka perlu lebih fokus lah. Itu yang pertama tentang defense department. Yang kedua, attacking third juga. Untuk barisan serangan pasukan KL City, mereka perlu perbaiki daripada segi penyudah dan juga decision making. Semalam mereka ada peluang yang boleh dikatakan terhidang, 3-4 peluang yang terhidang, tetapi mereka gagal untuk menjaringkan gol. Yang mana kadang-kadang decision making mereka lambat. Yang mana peluang ada untuk passing, mereka nak shoot tapi shoot pula melalut dan sebagainya. So mereka perlu buat keputusan lebih cepat, lebih tepat, sama ada mereka nak melepaskan rembatan terus ataupun tak, dan mereka perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk memastikan yang mereka boleh menjaringkan gol dengan lebih banyak dalam setiap game. Sebab semalam peluang terhidang tetapi gagal untuk dimanfaatkan dengan baik. Itu untuk pasukan KL City yang mereka perlu perbaiki. Untuk pasukan Penang, ada 2 perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Yang pertama adalah tentang peranan T. Saravanan. Saravanan menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Dia improve a lot. Banyak perkembangan yang bagus tentang T. Saravanan. Beliau bukan sahaja boleh membantu bahagian serangan dengan membuat larian-larian di bahagian wide area, crossing dan sebagainya, tetapi beliau adalah seorang player yang rajin. Beliau banyak melakukan track back untuk membantu bahagian pertahanan, banyak melakukan interception, banyak melakukan block, banyak melakukan challenge dan sebagainya untuk merampas balik bola di bahagian kawasan sendiri. Memang boleh saya katakan Saravanan ada masa depan yang sangat cerah untuk pasukan Penang. Yang kedua adalah tentang Katu Anwar dan juga Latif Suhaimi. Katu Anwar juga menunjukkan performan yang baik, berjaya save satu sepakan penalti itu pun dah bagus. Banyak juga menutup ruang supaya pemain KL City gagal untuk menjaringkan gol. Dan untuk Latif Suhaimi boleh saya katakan beliau bermain dengan baik. Beliau banyak block dan juga intercept hantaran-hantaran yang dilakukan ataupun cutback yang dilakukan oleh pemain KL City ke dalam kotak penalti. Memang sangat baguslah Latif Suhaimi, tetapi sayanglah partner dia kurang sikit, iaitu Khairul tu kurang sikit lah. Tapi Latif Suhaimi bagus pada perlawanan semalam. Dan untuk Hilal dan juga Endrick, mereka perlu cari keserasian lebih lagi untuk memastikan yang mereka boleh cipta something di bahagian tengah untuk lebih solid di bahagian attacking third pasukan Penang lah. So mereka perlu cipta lebih banyak gerakan dan movement, dan mereka perlu bina chemistry dengan cepat. Dan Casa Grande masuk pun not bad.
dia banyak juga boleh katakan memberi sedikit support dan juga semangat kepada bahagian serangan pasukan Penang, tetapi dia kena fully fit lah, mungkin baru dia boleh bantu bahagian serangan Penang lah. Jadi banyak benda yang Penang kena fix daripada segi attacking, daripada segi tengah, daripada segi defend untuk the next game. Dan ini adalah perlawanan pertama Coach Manzur Azawira selepas Thomas Tuchel dilepaskan oleh pasukan Penang. Saya harap Coach Manzur boleh baiki untuk perlawanan menentang Perak dalam saingan Piala FA nanti. Kita tengok bagaimana Penang ada improvement ataupun tak. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.